Imam Qurtubi ada menyebutkan dalam tafsirnya bahawa Ramadan pernah difardukan kepada umat Nabi yang terdahulu. Pernah difardukan kepada umat Nabi Musa alaihi salam. Pernah difardukan kepada umat Nabi Allah Isa alaihi salam. Tetapi umat itu telah gagal untuk menyempurnakan keistimewaan dan juga fadilat daripada Ramadan, karena mereka telah mengingkari dan menolak syariat yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mensyariatkan Ramadan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kepimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita, akhirnya Ramadan menjadi milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan kepada mereka selama-lamanya. Ayat ini juga menerangkan derajat seseorang Islam yang akan meningkat daripada seorang yang beriman kepada seorang yang bertakwa. Takwa dalam ayat ini hanya diperolehi oleh mereka yang memenuhi adab-adab berpuasa Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh tentang adab-adab Ramadan. Dibahagikan orang-orang yang berpuasa Ramadan ini kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang berpuasa dengan darjah awam, yang hanya berpuasa dengan meninggalkan lapar dan dahaga, juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Darjat yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai puasa orang-orang khusus. Puasanya mengatasi bukan setakat berlapar dan berdahaga, malah panca inderanya juga dipuasakan. Matanya dipuasakan daripada melihat kemaksiatan, telinganya dipuasakan daripada mendengar perkara-perkara yang tidak berfaedah, mulutnya dipuasakan daripada berkata-kata, mengumpat, memfitnah dan sebagainya yang boleh mengurangkan pahala puasa. Inilah yang disebut puasa orang-orang yang khusus, yang berpuasa dengan mendapat darjat yang lebih daripada puasa awam. Manakala satu lagi puasa disebut sebagai puasa khawasul khawas, puasa yang istimewa. Inilah dia puasa para nabi. Inilah dia puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat baginda berlapar dan berdahaga dalam bulan Ramadan. Bukan setakat panca inderanya dipuasakan, malah hati dan mindanya juga dikuasakan daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang betapa ruginya orang-orang yang mengabaikan adab-adab puasa dan darjat-darjat puasa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar." Yang bermaksud betapa ramainya orang-orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapat apa-apa pun daripada puasanya, kecuali kerana lapar dan dahaga semata-mata. Betapa banyak orang-orang yang bangun berqiyamul lail di pertengahan malam, namun dia tidak mendapat apa-apa pun daripada qiyamnya tersebut, kecuali letih berjaga malam sahaja. Kenapakah orang-orang ini berada dalam kondisi yang seperti ini? Kerana mereka mengabaikan adab-adab, fadilat-fadilat yang sepatutnya diamal dan dipelihara, dijaga apabila hendak mengerjakan amal ibadah. Suatu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laysa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa ramai daripada kalangan umatku yang mereka ini berpuasa, tetapi mereka tidak mendapat apa daripada puasa mereka, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Nabi telah menghubung kaitkan orang-orang tersebut, hadisnya ini, dengan kalangan mereka-mereka yang tidak memelihara lidahnya dalam bulan Ramadan dengan melakukan perbuatan
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang kelebihan bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak yaqtarada Allahu 'alaikum siyamahu tuftahu bihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tahullu bihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha qad hurim. Yang bermaksud, wahai umatku, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, kamu sambutlah ia, karena ini bulan yang sangat diberkati, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kamu untuk berpuasa. Di dalam bulan ini pintu syurga terbuka luas untuk kamu, wahai umatku, dan pintu neraka ditutup rapat untuk kamu, wahai umatku, manakala syaitan dan iblis dirantai, dibelenggu. Di dalam bulan ini Allah Ta'ala memurniakan kepada kamu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang terlepas peluang untuk meraih keistimewaan ini, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia telah terhalang daripada mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita pada bulan yang mulia ini, kita memenuhi bulan ini dengan perkara-perkara sebagaimana yang dianjurkan oleh pemimpin besar kita Nabi Muhammad SAW. Kita menambah kualiti puasa kita dengan ibadah-ibadah tambahan seperti bertarawih pada waktu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan dengan bersemayam, bertarawih, berqiyamul lail dan juga beriktikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Kana ya'takifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 10 al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Inilah di antara ibadah-ibadah yang boleh menambahkan lagi kualiti puasa kita. Kita telah berpuasa saban tahun sesuai dengan pertambahan usia dan umur kita. Kalau umur kita sudah 40 tahun, barangkali sekiranya kita tolak umur baligh, kita sudah berpuasa lebih daripada 20 ataupun 30 kali. Sejauh manakah kita bernilai dan bermuhasabah tentang kualiti puasa kita? Adakah puasa kita di usia 40 tahun, 50 tahun ini lebih baik daripada puasa kita di umur remaja, sedangkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala?